Ya Allah ya Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa balagha risalah wa nasaha al ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu lagi di dalam majlis pembacaan kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibati lil Jannah karangan Asy-Syaikh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani radhiyallahu taala anhu wa ardah. Moga-moga Allah terus memberikan kepada kita kebaikan di dalam mendalami kitab ini. Allahumma amin. Sebelum kita mulakan majlis pembacaan kitab yang sangat barakah ini, yang telah menghimpunkan 40 amalan yang kalaulah seorang muslim melakukan satu sahaja amalan daripada 40 amalan ini, nescaya Allah Azza wa Jalla akan menjadikan dia orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Satu kitab yang sangat-sangat penting untuk kita sebagai seorang muslim tahu, kerana tujuan kita hidup di atas muka bumi ini tidak lain tidak bukan adalah untuk dapat ke syurga Allah Azza wa Jal. Ada orang saleh, bila ditanya mengapa kamu mahukan syurga, kata mereka kerana di dalamnya ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga-moga Allah merezekikan kita syurga Allah yang kita dapat menatap wajah Nabi setiap hari ketika itu tanpa henti. Allahumma amin. Dan moga-moga kita juga dapat direzekikan syurga oleh Allah, lalu kita bakal melihat wajah Allah yang mulia, wajah Allah yang kita semua cintai, yang kita semua imani sebagai Tuhan kita semua. Allahumma amin. Maka sebelum kita memulakan ataupun sebelum kita melanjutkan majlis ini, marilah sama-sama kita memulakan dengan salawat yang telah didatangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhdi di bahagian komen. Salawat yang telah Allah Azza wa Jalla rezekikan kepada Syekh Musa Ad-Darir yang ketika itu dilanda dengan ombak yang sangat dahsyat, ombak Al-Iqlabiyah. Lalu Allah Azza wa Jalla merezekikan beliau bermimpi bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam sewaktu beliau ketika itu bersama dengan para teman beliau di tengah lautan dan sedang dilanda ombak yang begitu ganas. Di saat itulah Allah Ta'ala merezekikan beliau bermimpi bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Di dalam mimpi itu Nabi alaihi salatu wasallam telah meminta beliau dan juga ahli kapal berselawat sebanyak 1000 kali. Alhamdulillah, Allah Ta'ala merezekikan kita pada Jumaat lepas sekitar hampir 8 jam 8 jam kita berselawat dengan selawat ini, dan akhirnya kita dapat dengan jumlah 1000 kali. Alhamdulillah, moga-moga akan menjadi sebab untuk Allah Azza wa Jalla meringankan serta menghilangkan terus wabak COVID daripada Malaysia ini. Allahumma amin. Dan begitu juga daripada Mesir, negara-negara Islam yang lain, daripada seluruh dunia. Allahumma amin. Dan insya-Allah lanjutan daripada majlis selawat minggu lepas, Jumaat ini selain pada majlis selawat seperti biasa, kita juga akan memulakan majlis pembacaan Sahih Al-Bukhari yang dijangka dalam tempoh 100 hari. Dalam tempoh 100 hari ini, setiap hari kita peruntukkan lebih kurang sejam setengah begitu. Kita akan membaca Sahih Al-Bukhari sampai khatam, juga dengan niat yang sama. Moga-moga Allah Azza wa Jalla mengangkat wabak ini dan menghilangkannya daripada Malaysia, Mesir, Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina, Thailand dan juga seluruh negara-negara Islam dan juga seluruh dunia. Allahumma amin. Maka sebelum kita memulakan majlis pembacaan kitab ini, marilah
sama-sama kita berselawat dengan salawat yang barakah ini sebanyak 33 kali insya-Allah azza wajalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan bacaan salawat tadi selesai, kita bersalawat sebanyak 33 kali.
sebagai pembuka kepada majlis kita pada hari ini, kita mulakan dengan berselawat ke hadrat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kepada golongan tabi'in, tabi'in, kepada golongan para ulama, para awliya, para salihin, khususnya kepada Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, pengarang kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibah lil Jannah, kepada baginda Rasul, kepada semua mereka dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keizinan daripada Allah kita diberikan lagi peluang untuk dapat bersama dalam majlis pembacaan kitab Tamamul Minnah bi Bayan Al-Khisalil Mujibah Al-Jannah. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk kepada amalan yang seterusnya, amalan yang membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jal, iaitu mendoakan orang yang bersin, mendoakan orang yang bersin, atau dalam bahasa Arab dipanggil sebagai tashmit al-atis. Kalau dalam buku cetakan dalam bahasa Arab, iaitu pada muka surat yang ke-14, perenggan yang kedua, pada ucapan wa tashmitul atisi haqqun aydan. Itulah perbahasan yang akan kita bicarakan pada hari ini berdasarkan apa yang didatangkan oleh Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu azza wa jal. Saya ulang sekali lagi, muka surat yang ke-14, iaitu di perenggan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-syaykh al-alim al-allama al-mujtahid Sayyidi Abdullah ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu azza wa jal, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i tamami minnatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu azza wa jal, wa tashmitul 'atisi haqqun aydan idza hamidallaha ta'ala. Mendoakan orang yang bersin itu adalah hak, itu adalah satu tanggungjawab juga, iaitu tanggungjawab ke atas kita yang telah mendengar orang tersebut bersin, apabila orang yang bersin itu telah memuji Allah Azza wa Jal. Maksudnya apabila orang yang bersin itu mengucapkan Alhamdulillah, maka setelah dia bersin, tanggungjawab kita pula yang mendengar dia bersin dan mendengar dia telah mengucapkan pujian kepada Allah, tanggungjawab kita yang mendengar adalah kita mendoakan orang tersebut. Kata Syekh Abdullah, fayaqulu lahu yarhamukallah wal yaqul huwa limushammitihi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Jadi orang yang mendengar, orang yang bersin tadi sebut Alhamdulillah, maka yang mendengar orang yang bersin tadi berdoa ataupun memuji Allah dengan mengatakan Alhamdulillah, maka dia yang mendengar hendaklah membalas doa orang tersebut ataupun membalas pujian orang tersebut kepada Allah dengan yang mendengar mendoakan orang yang bersin tadi dengan ucapan yarhamukallah. Alhamdulillah, kita tengok masyarakat kita agak masyhur juga perbahasan ini. Bila orang bersin Alhamdulillah, kita pun sebut yarhamukallah. Cuma kalau tengok mutaakhir ni macam kurang sikit. Kalau kita tengok kadang-kadang orang bersin tu tak, yang bersin pun tak sebut Alhamdulillah, yang mendengar tidak pula memperingatkan orang tadi supaya mengucapkan Alhamdulillah. Jadi apabila orang yang telah mendengar orang bersin, orang yang bersin telah sebut Alhamdulillah, maka kita yang dengar kita sebut yarhamukallah. Orang yang bersin tu pula hendaklah dia mendoakan kepada orang yang telah mendoakan kepadanya
dengan berdoa pula dengan doa yang berbunyi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu wa yuslih balakum. Biasa kita orang Melayu sebut yahdikumullah. Tapi jarang kita dengar yang hujung tu. Wa yuslihu balakum. Mungkinlah peringkat awal masa kita kecil-kecil dulu, tok guru kita mungkin nak mudahkan kita ajar yahdikumullah. Tapi yang kita belajar masa kecil itulah kita terus pegang sampai ke hari ini, tak bertambah pula. Jadi bila kita dah tahu, bila lepas ni kalau ada orang bersin, dia sebut Alhamdulillah, kita balas dengan sebutan Yarhamukallah. Maka yang bersin pula mendoakan dengan doa yang berbunyi Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kalau kita tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah, doa-doa ini kalau kita fahami, dia akan menyebabkan hati sesama kaum muslimin begini. Dia akan jadi rapat. Bayangkan orang tadi bersin. Bila dia bersin dia sebut Alhamdulillah. Sebab orang bersin ni, bila dia tiba-tiba dia sihat, dia sihat, tiba-tiba dia bersin, sebenarnya itu tanda dia sihat. Tanda dia sihat. Maksudnya dia bukan bersin sampai 10 kali. Bersin sekali dua. Itu menunjukkan dia dalam diberikan kesihatan oleh Allah Azza wa Jal. Lalu dia pun sebut Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Apabila kita dengar orang puji Allah, kita doakan kepada orang tadi dengan kita berdoa Yarhamukallah. Moga-moga Allah merahmati kamu. Iaitu moga-moga kamu berada di dalam rahmat Allah Azza wa Jal. Lalu orang yang bersin, yang telah didoakan pula, mendoakan orang yang mendoakan dia dengan menyatakan Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Moga-moga kamu diberikan hidayah oleh Allah dan moga-moga Allah akan memperbaiki segala urusan kamu. Maknanya kalau ada urusan-urusan yang tak elok, yang kurang tepat, biarlah Allah yang akan memperbaiki urusan kamu supaya urusan kamu semuanya elok, semuanya sempurna kerana dipandu dengan Allah Azza wa Jalla. Tengok kalau kita fahami doa tu, berbunga-bunga hati kita. Setiap kali kita bersin, kita sebut Alhamdulillah, kita ucap terima kasih kepada Allah. Yang dengar tu pula doakan kita, moga-moga kamu dalam rahmat Allah. Kita yang dengar didoakan tadi, kita pun doakan kepada orang yang mendoakan kita tadi dengan ucapan Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Moga-moga kamu diberikan hidayah oleh Allah dan moga-moga kamu akan di segala urusan kamu akan diuruskan atau akan diperbaiki sendiri oleh Allah Azza wa Jal. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, fa illam yahmadillaha fala yubash fa illam yahmadillaha fala yushammit. Kalaulah orang yang bersin itu tidak memuji Allah, dia bersin tapi dia senyap, dia tidak pula memuji Allah, maka tidaklah kita yang mendengar orang yang bersin tadi, kita doakan pula orang tadi. Tidaklah kita dituntut untuk mendoakan pula orang yang bersin tapi tidak mengucapkan Alhamdulillah. Bahkan kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa yanbaghi li jalisihi an yunabbihahu ilal hamdi. Sepatutnya bila kita tengok orang tu bersin, dia tidak mengucapkan Alhamdulillah, orang yang berada, yang duduk sebelah dia, hendaklah memperingatkan dia supaya dia mengucapkan puji-pujian kepada Allah Azza wa Jal. Sebab itu satu nikmat, satu nikmat Allah Ta'ala memberikan kesihatan kepada orang tadi. Ini secara kasar disebut oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullahu Azza wa Jal. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, atasa indan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulani fashammata ahadahuma wa lam yushammitil akhar faqala alladhi lam yushammithu atasa fulanun fashammatahu wa atastu falam tushammitni faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadza hamidallaha wa innaka lam tahmadillah. Rawahu Syaikhan min hadisi Anas radhiyallahu anhu. Kalau kita tengok kenyataan ini, Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan kepada kita mana bukti kalau orang itu dia bersin tapi dia tidak mengucapkan Alhamdulillah, maka tak perlu kita pula nak sebut Yarhamukallah kepada orang tadi. Mana bukti? Kata beliau, ada dua orang lelaki telah bersin sewaktu mereka berdua berada di sisi baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam
mendoakan, Nabi SAW mendoakan salah seorang antara dua orang tadi, salah seorangnya Nabi doakan. Nabi mendoakan dia setelah dibersihin. Dalam masa yang sama, baginda Nabi SAW tidak pula mendoakan orang yang seorang lagi. Ada dua orang, salah seorangnya didoakan Nabi, seorang yang lagi tidak pula didoakan oleh Nabi SAW. Lalu orang yang tidak didoakan oleh Nabi, dia bersin tapi Nabi tak doakan kepada dia, tak doakan untuk dia. Dia tanya kepada baginda Nabi SAW, atasa fulanun fashammattahu wa atastu falam tushammithni. Oh, yang kawan saya seorang ni dia bersin, kamu doakan dia ya Rasulullah. Saya pun bersin tapi tidak pula anda mendoakan saya wahai Nabi. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, haza hamidallaha wa innaka lam tahmadillaha. Yang orang yang saya doakan itu, dia telah memuji Allah. Maksudnya selepas dia bersin, dia memuji Allah Azza wa Jalla, dia sebut alhamdulillah. Dan kamu pula, sesungguhnya kamu tidak pula memuji Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini tahulah kita mengapa Nabi SAW tidak mendoakan kepada orang yang bersin tersebut. Sedangkan sahabatnya yang juga bersin didoakan pula oleh Nabi SAW. Rupa-rupanya kita mendoakan orang yang bersin apabila orang yang bersin itu sendiri selepas dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Rawahu Shaykhani min hadisi Anas radhiyallahu anhu. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Umari lagi, wat-tashmitu birrahmati khasun bil muslim wa ammal kitabiyyu idza atasa wa hamidallaha fayad'u. Dalam buku kita cara tulis tu seakan-akan fayad'i ataupun fayadda'i, tapi moga-moga yang tepatnya adalah fayad'u. Moga-moga yang tepatnya wallahu taala a'la wa alam adalah fayad'u, bukan fayad'i ataupun fayadda'i. Jadi bagi saya wallahu taala a'la wa alam berlaku sedikit kesilapan di bahagian cetakan. Bukanlah Syekh Abdullah yang silap, mustahil. Secara adatnya Syekh Abdullah takkan beliau telah mendatangkan hadis yang pelbagai, pakar dalam bidang fiqh, pakar dalam bidang hadis, tiba-tiba eja silap. Maknanya secara adatnya mungkin masa cetak tu berlaku kesilapan. Jadi kita baca fayad'u, wa tashmitu birrahmati khasun bil muslim wa ammal kitabiyyu idza atasa wa hamidallaha fayad'u lahu bil hidayah. Kata Syekh Abdullah Al-Umari, mendoakan orang yang bersin, kita doakan agar orang itu mendapat rahmat Allah. Kita sebut yarhamukallah, moga-moga kamu di dalam rahmat kasih sayang Allah. Itu adalah khusus kepada orang Muslim. Maksudnya kalau orang Muslim, kalau dia bersin, dia puji Allah Azza wa Jal, dialah orang yang layak untuk mendapatkan doa kita yang berbunyi yarhamukallah, yang bermaksud moga-moga anda di dalam rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jal. Adapun orang bukan Islam tetapi dia percaya dengan nabi-nabi, kita panggil kitabi, golongan Kristian ataupun golongan Yahudi. Sahabat-sahabat kita golongan daripada orang Kristian, ataupun kalau kita punya sahabat daripada bangsa Yahudi, kemudian dia bersin, kemudian dia puji pula Allah Azza wa Jal. Dia kata thanks God, contoh kan, terima kasih Tuhan, contoh, terima kasih Allah, contoh. Jadi kalau seorang yang dia termasuk di kalangan Ahlul Kitab, iaitu golongan Kristian ataupun Yahudi, kemudian dia bersin, lalu dia telah memuji pula Allah Azza wa Jal, maka adakah kita juga akan membalas pujian dia kepada Allah dengan kita mendoakan orang tersebut yang beragama Yahudi atau agama Kristian dengan doa yarhamukallah? Adakah kita akan mendoakan dia supaya dia mendapat rahmat dan kasih sayang Allah? Jadi kata Syekh Abdullah Al-Umari, yang kita doakan adalah bukan dia mendapat rahmat, tetapi kita doakan agar dia mendapat hidayah Allah Azza wa Jal. Sebab rahmat Allah Ta'ala ini adalah hanya sekiranya orang itu mendapat hidayah daripada Allah. Maka disebabkan orang itu belum lagi mendapat hidayah,
maka kita mendoakan terlebih dahulu agar dia menerima hidayah, kerana dengan hidayah lah dia akan masuk ke dalam agama Islam, lalu dia berhak mendapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Maka kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, kita doakan orang tadi yang beragama Kristian atau beragama Yahudi, yang dia bersin kemudian dia berdoa, dia memuji pula Allah, maka kita doakan agar dia mendapat hidayah. Ini berpandukan hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu. Hadisnya kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, fa'an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kana al-yahudu yata'atasuna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullahu fayaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, Al-Imam Sayyiduna Abu Musa Al-Asy'ari, salah seorang sahabat baginda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau telah berkata, golongan Yahudi satu ketika dahulu mereka saling bersin, saling bersin di sisi baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau mereka bersama dengan Nabi, bila mereka bersin, mereka mengharapkan supaya Nabi berkata kepada mereka, yarhamukumullah, moga-moga kamu akan mendapat rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jal. Mereka harapkan begitu, sebab kalau Nabi sebut begitu, mereka akan kata, kamu dah doakan kami. Dan Nabi doanya makbul. Maksudnya walaupun kami tak masuk Islam sekalipun, kami akan dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi mereka mengharapkan agar Nabi sebut yarhamukumullah untuk menjadi bukti yang mereka ini dirahmati oleh Allah, sebab Nabi yang doakan mereka begitu. Walaupun mereka tak percaya dengan kerasulan baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Walaupun mereka tahu, mereka tahu Nabi Muhammad betul-betul utusan terakhir. Mereka tahu bahawa Nabi yang mereka tunggu-tunggu selama ini adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Namun walaupun mereka ada ilmu, mereka tidak mahu beriman dengan Nabi atas rasa dengki, atas rasa mereka tak puas hati. Kenapa Nabi akhir zaman itu bukan daripada keturunan mereka, sebaliknya daripada keturunan Nabi Allah Ismail. Walaupun Nabi Ismail tu kira-kiranya adik-beradik dengan Nabi Ishaq, tapi mereka tak nak. Mereka tak nak daripada zuriat Nabi Ismail, mereka nak daripada zuriat Nabi Allah Ishaq. Punyalah berdengki, walaupun sebenarnya mereka adalah satu keluarga dengan orang-orang Arab dari sudut nasab keturunan. Jadi mereka mengharapkan agar Nabi alaihi salatu wasallam sebut yarhamukumullah, lalu Nabi alaihi salatu wasallam menyebut dengan doa yang lain. Nabi kata yahdikumullahu wa yuslihu balakum, moga-moga kamu mendapat hidayah Allah, moga-moga Allah Azza wa Jalla akan memperelokkan segala urusan kamu. Doa yang baik juga. Namun Nabi tak nak sebut yarhamukumullah kerana orang itu masih belum lagi menerima hidayah Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu, dan kata Sayyidina Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu anhu, hadza hadithun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Jadi ini adalah beberapa perbahasan yang telah didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari secara ringkas berkenaan dengan orang yang bersin dan juga orang yang mendengar orang yang bersin mengucapkan atau memuji Allah Azza wa Jalla. Ya Maulana, hal minal mungkin an nahmil ma'na yata'atasuna ala ma'na al-izhar ghairil haqiqah? Boleh tak kita fahami maksud yata'atasun dalam hadis tadi bermaksud mereka mempertunjuk-tunjukkan yang konon-kononnya mereka itu bersin? Secara peribadinya saya tidak tahu. Wallahu taala a'la wa alam. Kita tengok sebentar apa maksud yata'atasun kalau ada disebutkan oleh para masyayikh kita. Sebentar saya hijab. Yata'atasun. Kita tengok kalau di sana ada huraian daripada kalangan para syuyukh kita. Sebentar. Subhanallah, saya tak terfikir soalan ini.
Terima kasih Ustaz Muhdi kerana bertanya soalan yang sangat baik. Walaupun saya tidak tahu jawapannya, namun ini satu perkara yang sangat baik untuk kita meneliti kembali apa maksud. Ya ta'atasun, Ustaz Muhdi kata, boleh tak kita fahami dengan maksud buat-buat bersin? Sebentar. Saya cuba lihat kalau ada perbahasan di kalangan para ulama di dalam maksud ya ta'atasuna. Allahumma salli ala al-habib. Belum jumpa lagi masih mencari lagi. Kebetulan sementara mencari-cari ni, minggu lepas Ustaz Allahumma salli ala Rasulillah, Ustaz Ammar tanya satu soalan berkaitan dengan kalau orang itu dia bermusafir pada hari Jumaat. Jadi dia singgah ataupun dia berada dalam majlis orang bukan Islam, kemudian orang bukan Islam jemput dia untuk makan dalam keadaan dia sebenarnya ketika itu berpuasa. Boleh tak dia buka puasa sebab dia musafir? Jadi di situ kita telah saya sempat meneliti. Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah telah menjawab perbahasan ini berdasarkan mazhab Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bahawa orang yang musafir itu, seorang musafir, dia hanya boleh berbuka puasa, puasa wajib maksud dia hanya boleh berbuka puasa wajib sekiranya dia keluar daripada rumahnya untuk bermusafir sebelum waktu subuh. Kalau sewaktu subuh dia masih berada di rumahnya, kemudian lepas tu baru dia keluar, maka ketika itu tidak boleh dia berbuka puasa, kerana dia sudah tertakluk dengan hukum puasa. Okey, saya masih lagi mencari belum jumpa lagi. Kita tengok kalau ada perbahasan ni sebut boleh. Kalau anda kata Ustaz Muhdi sambil dengar ni mencari, kalau jumpa boleh maklumkan terus. Saya masih terus mencari. Boleh tak difahami maksud ya ta'atasun dengan maksud berbuat-buat? Okey, alhamdulillah jumpa dalam kitab Syarhul Masabih Libni al-Malik Syarhul Masabih Syarhul Masabih Sunnah lil Imam al-Baghawi yang ditulis oleh Ibnul Malak, oleh Ibnul Malak. Okey, kata Ibnul Malak dalam kitab beliau Syarhul Masabih, kana al-yahud yata'atasun ay yatlubuna al-'atsah min anfusihim. Mereka berusaha untuk mereka bersin. Maknanya dia buatlah, dia genyek-genyek hidung ke apa ke saja, dia makan benda-benda yang menyebabkan dia bersin. Bukan buat-buat bersin, memang bersin betul. Cuma masuk yata'atasun ay yatlubuna al-'atsah. Mereka mencari peluang supaya dapat bersin. Bukan buat-buat bersin lah Ustaz Mahdi. Kalau ini apa yang disebut dalam Syarhul Masabih. Yata'atasun maksud dia yatlubuna al-'atsah. Saya tulis kenyataan ini di bahagian komen untuk siapa yang nak catat boleh catat. Okey. Yata'atasun maksud dia yatlubuna al-'atsah min anfusihim. Mereka bukan buat bersin tapi mereka berusaha untuk bersin. Main cari peluang lah. Cari peluang genyek-genyek hidung ke ataupun ikutlah apa saja cara yang asalkan mereka dapat bersin. Lalu ketika itu mereka ada peluang untuk mengucapkan Alhamdulillah. Lalu selepas tu mereka mengharapkan Nabi akan mendoakan mereka dengan menyatakan yarhamukallah. Yarhamukallah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Muhdi. Dengan soalan ini saya pun dapat merujuk beberapa perbahasan yang disebut oleh para masyayikh kita. Dalam kitab Mirqatul Mafatih juga menyatakan perkara yang sama. Mirqatul Mafatih yang dikarang oleh Al-Imam Al-Munla
Orang baca mulla tapi kalau ikut Fadilatul Syekh Ali munla dibaca munla dengan dizahirkan huruf nun Munla Ali Al-Qari dia juga disebut kanal yahud yata'atasun ay yatlubuna al-atsah min anfusihim. Jadi yata'atasun maksudnya yatlubuna al-atsah Okey, alhamdulillah. Baik, seterusnya para hadirin rahmati Allah, kita telah pun melihat perbahasan yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari. Cuma saya sempat merujuk perbahasan isu bersin subhanallah. Isu bersin ni dibincangkan oleh para ulama agak detail juga dibincangkan oleh para ulama kerana isu bersin ini dia akan berkait dengan hukum dia akan berkait dengan hukum. Jadi elok juga kalau kita dapat lihat beberapa perbahasan di dalam kitab-kitab fiqh kita, dan saya petik ni dalam kitab Al-Majmu' karangan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, di dalam menyatakan perbahasan berkenaan dengan isu bersin dan saya rasa ini sangat penting untuk kita semua tahu Boleh juga kalau saya datangkan, saya copy teksnya untuk menjadi orang kata apa, jadi catatan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Qala al-Imam An-Nawawi fil Majmu' fil Majmu'. Okey. Kalau kita tengok dalam kenyataan yang saya datangkan itu, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu sebut dalam kitab Al-Majmu', qala ashabuna wa tashmit wa huwa qawluhu yarhamukallah sunnatun 'alal kifayah. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita memanglah orang bersin dituntut untuk kita, bila yang bersin sebut alhamdulillah, kita yang dengar sunat untuk sebut yarhamukallah. Dan dia bukannya maknanya tuntutan ini, sunat ini adalah sunnatul kifayah, sunnah 'alal kifayah. Maksudnya bukanlah semua orang dituntut. Bukanlah digalakkan setiap seorang mesti sebut yarhamukallah. Bahkan kalau seorang sebut, yang lain tak sebut pun tak apa Dia panggil sunat alal kifayah. Biasa kita dengar fardu ain, fardu kifayah. Tapi di sana juga ada sunnatul ain dan sunnatul kifayah Jadi kalau seorang dah sebut yarhamukallah, orang yang kedua kalau tak sebut pun tak apa. Tapi kalau sebab tu kata Syekh Al-Imam An-Nawawi, idza qalaha ba'dul hadirin ajza 'anil baqin wa in tarakuha kulluhum kanu sawa'an fi tarkis sunnah. Jadi kalau seorang dah sebut yarhamukallah, maka itu sudah cukup untuk yang lain. Maknanya kalau orang lain tak nak sebut yarhamukallah pun tak ada masalah. Tapi kalau semuanya tak sebut, orang tadi bersin dia sebut alhamdulillah, yang lain tiba-tiba tak nak sebut yarhamukallah, semua tak sebut, maka ketika itu semua itu sudah dianggap meninggalkan satu perbuatan sunat. Jadi rugilah, walaupun tak berdosa tapi rugi kerana telah meninggalkan satu perbuatan sunat. Tapi kalau semua pakai sebut, contoh katakan dalam satu majlis, biasa berlaku guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, tengah-tengah beliau mengajar tiba-tiba bersin. Bila bersin beliau sebut alhamdulillah. Jadi anak murid pakai ada di masjid Syekh Yusri di Masjid Al-Ashraf di Muqattab Kahirah, semua akan sebut yarhamukallah. Jadi Syekh pun balas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi macam mana pula kalau semuanya sebut? Jadi kata Al-Imam An-Nawawi, wa in qaluha kulluhum kanu sawa'an fil qiyami biha wa naili fadliha kama sabaqa ibtida'ul jama'ah bisalam wa radduhum. Jadi kalau semua pakat sebut, seorang bersin, lepas tu yang lain semua pakat sebut yarhamukallah, maka semuanya dianggap telah melakukan tuntutan ini dan semuanya akan mendapat kelebihan mengucapkan yarhamukallah. Maknanya apa kelebihan dia? Dijanjikan untuk orang itu masuk ke syurga Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah mazhab kita lah, dalam mazhab Syafi'i kita dia adalah sunat. Pun begitu kalau ikut sebahagian para ulama dalam mazhab Al-Imam Malik, mereka mengatakan kalau orang yang bersin sebut alhamdulillah, maka wajib yang mendengar untuk mengatakan yarhamukallah. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita tidak dipahami wajib, sebaliknya dipahami secara sunat. Kenapa macam tu pula? Di situlah peranannya ilmu usulul fiqhi. Di situlah datangnya peranan ilmu usul fiqh di dalam meneliti dalil-dalil yang seakan-akan mewajibkan, adakah sebenarnya memang wajib atau sunat. Di situlah
pentingnya ilmu usul fiqh. Jadi cara nak faham Al-Quran, nak faham hadis mesti dengan usulul fiqhi. Jadi kalau seseorang itu mahu faham Al-Quran dan hadis tanpa ilmu usul fiqhi, sebenarnya dia mahu faham Al-Quran dan hadis berdasarkan kehendak dia, bukan berdasarkan kehendak Allah dan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Imam Munawi seterusnya, qala ashabuna wa inna ma yusannu tashmitu idza qala al-'atisu alhamdulillah fa in lam yahmadillah yukrahu tashmituhu. Ini menarik lil hadis sabiq. Jadi kata para sahabat kita, iaitu para ulama kita dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ashabul wujuh maknanya, ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Apa kata para ulama besar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i? Disunatkan untuk kita mendoakan orang yang bersin tadi apabila orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia tak sebut alhamdulillah, kita tak dituntut untuk sebut yarhamukallah. Kalau kita sebut juga macam mana? Kalau kita sebut juga macam mana? Jadi kata Al-Imam Nawawi, fa illam yahmadillah yukrahu tashmituhu lil hadis sabiq. Kalau dia tak sebut alhamdulillah, makruh kita sebut kepada dia yarhamukallah. Makruh berdasarkan hadis yang telah lepas, iaitu hadis yang kita dah dengar tadi, yang mana bila orang itu dua orang sahabat Nabi, seorang bersin sebut alhamdulillah, seorang lagi bersin tak sebut alhamdulillah, maka Nabi tidak mendoakan dia. Jadi perbuatan Nabi itu yang terbaik. Jadi kalau kita buat selain daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh Nabi, Nabi tidak mendoakan dia, maknanya itu yang terbaik. Tiba-tiba kita buat yang lain daripada itu, maknanya kita telah melakukan perbuatan yang bukan terbaik. Walaupun tidak dosa, maka dia akan jadi perbuatan makruh. Okey. Kemudian kata Al-Imam Munawi lagi, wa idza syammata fasunnatu an yaqula lahu al-'atis yahdikumullahu wa yuslih balakum au yaghfirullahu lana wa lakum wal afdalul awwal wa la yalzamhu dhalik. Kalaulah orang yang bersin dah sebut alhamdulillah, orang yang dengar sebut yarhamukallah, yang bersin disunatkan pula untuk dia sebut yahdikumullahu wa yuslih balakum, atau dia juga boleh sebut yaghfirullahu lana walakum, moga-moga Allah mengampunkan untuk kita dan untuk kamu semua. Cuma mana lagi afdal? Yang lagi afdal adalah apa yang disebut dalam hadis yahdina wa yahdikumullahu, disebut yahdikumullah wa yuslih balakum. Okey, kemudian para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Al-Imam Munawi lagi, ada soalan ni, kalau dalam solat macam mana? Tunggu Tuan Rasul zaman Ramli, tunggu. Imam An-Nawawi akan sebut perbahasan ini. Wa aqallul hamdi wa jawabihi ay yarfa'a sawtahu bihaitsu yasma'u sahibuhu walau qala al-'atisu lafzan ghaira alhamdulillah lam yastahiqqa at-tashmit li zahiril ahadits sabiqah. Jadi sekurang-kurang kita nak orang yang bersin nak sebut alhamdulillah, dan orang yang dengar nak sebut yarhamukallah. Macam mana cara paling kurang? Sekurang-kurangnya hendaklah orang yang bersin, begitu juga orang yang nak mendoakan orang yang bersin, dia tinggikan suara dia, iaitu sahabat dia tadi dengar. Taklah dia sebut yarhamukallah, dia seorang je dengar, kawan dia tu tak dengar. Atau dia pekik sampai bukan takat kawan dia dengar, habis satu kampung dengar. Tak perlu. Jadi bila orang tu bersin, jangan dia sebut alhamdulillah, dia seorang yang dengar. Lepas tu kata, apa ni, saya dah sebut alhamdulillah, tak doakan saya. Kita boleh kata dah cakap pun mensumpah macam bisik-bisik, mana kita tahu. Jadi hendaklah yang bersin sebut alhamdulillah, supaya orang yang duduk di sebelah dia dengar, dia telah sebut alhamdulillah. Lalu kita yang dengar dia sebut alhamdulillah, kita pun mendoakan juga dengan suara yang kuat, sehingga yang bersin dapat dengar. Kita sebut yarhamukallah, lalu dia balas balik, dia pun tinggikan suara supaya kita yang mendoakan dia dengar. Sebut yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kemudian disebabkan dalam hadis ni, kata Imam Nawawi, Nabi sebut orang yang bersin kena sebut alhamdulillah. Kalau dia tak sebut alhamdulillah macam mana? Tapi dia sebut zikir lain. Dia sebut contoh lepas dia bersin, subhanallah, azim, macam tu, begitu tak? Subhanallah, Allahu Akbar. Dia bersin tapi Allahu Akbar. Macam mana? Adakah patut dia didoakan? Tidak patut. Tidak patut. Tak perlu untuk kita mendoakan dia dengan doa yarhamukallah, sebab dia tidak menepati etika yang sepatutnya bagi orang yang bersin. Subhanallah.
Perbahasan yang dikaji oleh para ulama begitu teliti. Dan ini juga menunjukkan pentingnya para ulama. Kadang-kadang kita baca satu hadis, kita faham selapis. Para ulama fiqah, mereka meneliti hadis-hadis yang pelbagai. Lalu daripada satu hadis, mereka teliti kaedah-kaedah lain. Tengok dalil lain, tengok cara kefahaman usul fiqh. Lalu akhirnya mereka dapat menyediakan satu buah hukum yang sangat ranum untuk kita semua. Sebab itu penting. Sebab tu dalam ilmu usul fiqh disebut orang yang layak untuk menggali hukum daripada ayat Quran dan juga hadis hanyalah mereka yang pakar, ataupun dalam istilah usul fiqh disebut al-mujtahidun. Adapun saya, tuan-tuan, kita hanya boleh merujuk apa kalam para ulama, bukan kita sendiri pula yang direct ataupun langsung kepada Al-Quran dan juga hadis, sebab kita tak cukup alat. Kita tak cukup alat. Ilmu kita belum pakar sepertinya Al-Imam Asy-Syafi'i, sepertinya Al-Imam Ahmad dan sebagainya. Macam inilah kalau kita nak buat rumah, kita minta tolong pakar lah supaya buat rumah. Ini kalau kita tengok rumah orang, kita agak-agak, kita pun susun batu ikut kita, bancuh simen pun ikut dan, nanti duduk rumah tu jadi kubur kita nanti, pecah habis semua, runtuh, tak sempat orang nak kebumikan, dah dikebumikan. Sebab kita bukan ahli, tak cukup alat. Jadi orang yang tak cukup alat, rujuklah kepada yang cukup alat. Walaupun buku cara-cara nak buat rumah, mungkin dia boleh search di internet cara-cara nak buat rumah. Tapi dia bukan pakar. Dia bukan pakar. Okey, kemudian kata Al-Imam An-Nawawi menjawab soalan Tuan Rasul zaman kita. Walau atasa fi salatihi ustuhibba an yaqul alhamdulillah wa samma'a nafsahu. Kalau dia bersin sewaktu dia sedang salat, maka disunatkan untuk yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, dan dia hanya perlu memperdengarkan untuk diri dia saja. Mereka tak adalah sampai dia kena perdengarkan orang yang lain. Cukup dia sebut, dia dengar, orang lain tak dengar, tak kisah. Sebab apa? Dia bila dalam solat, dia sebut alhamdulillah tak batal. Tapi kalau orang lain, contoh kita tengah sembahyang, lepas tu kita bersin, lepas tu kita sebut alhamdulillah. Orang lain dengar tengah sembahyang sama-sama. Lepas tu dia sebut yarhamukallah, kamu dirahmati oleh Allah. Maksudnya dia sudah berborak dengan orang yang sedang solat. Maka itu membatalkan solat. Jadi orang yang bersin dia disunatkan sebut alhamdulillah, tapi bukan dengan suara yang kuat, dengan suara bukan dalam hati. Dia keluarkan suara juga, tapi dia seorang saja yang dengar. Okey. Wali ashabi Malikin salasatu aqwal ahaduha hadza waqtarahu Ibnu al-Arabi wasani yahmadu fi nafsihi wasalis la yahmad qalahu Suhnun wa dalilu mazhabina al-ahadithul ammah. Kemudian Imam Nawawi kata dalam mazhab Imam Malik ada 3 pandangan dalam isu orang yang solat, adakah dia nak sebut alhamdulillah ataupun tidak. Ada yang kata macam mazhab Syafi'i kita, iaitu dia sebut untuk dia seorang saja dengar. Ada yang kata sebut dalam hati, ni mazhab yang kedua. Pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Malik. Pandangan yang ketiga, dia terus tak payah sebut alhamdulillah, baik secara lafaz atau di dalam hati. Cuma mazhab kita apa? Orang tanya mana mazhab kita? Mazhab kita macam mana pula? Jadi kata Imam Nawawi, wa dalilu mazhabina al-ahadithul ammah. Dalil mazhab kita, kalau orang kata, okey, kalau dalam sembahyang kenapa kita disunatkan untuk sebut alhamdulillah juga, sedangkan kita dalam solat, mana dalilnya? Kita kata dalilnya adalah hadis-hadis yang telah kita sebut tadi. Orang boleh bertikai, itu hadis secara umum. Saya nak hadis yang menceritakan secara khusus dalam sembahyang, nak kata apa? Kita boleh kata itulah masalah kamu tidak mendalami ilmu usul fiqhi. Ilmu usul fiqh bagi tahu apabila satu hadis itu bicaranya umum, maka dia akan meliputi seluruh keadaan yang berkaitan dengan isu yang dibincangkan oleh hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab tu ilmu usul fiqh ni sangat penting, sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting di dalam memahami bagaimana para ulama memahami dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga hadis baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Al-Imam Nawawi lagi, wasunnatu an yada'a al-'atisu yadahu aw thawbahu aw nahwahu ala famih. Kita masih lagi dalam menyatakan kalam Imam An-Nawawi. Jadi kita baca sikit kalam Syekh Abdullah Al-Ghumari, kemudian kita tengok beberapa perincian yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Sekarang kita masih lagi dalam kitab Al-Majmu'. Saya datangkan di bahagian komen tu kenyataan dalam bahasa Arabnya. Sunat kata Al-Imam Nawawi, orang yang bersin ni dia menutup
mulutnya dengan menggunakan tangannya atau baju dia, sama ada gini atau gini, dengan baju dia, ataupun kalau dia ada kain ke untuk buku atau apa sajalah, yang penting dia menutup mulut dia. Kemudian disunatkan juga wa ayakhfidha sautahu. Sunat juga kalau dia bersin tu dia merendahkan suara, bukan bersin sekukuh alam, tak. Dia bersin dalam keadaan dia dia cuba untuk mengecilkan atau merendahkan suara dia supaya tidak kuat suara dia tadi. Ini adalah berdasarkan hadis riwayat al-Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allahumma ighfir li sayyidina Abi Hurairah wa li ummi sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atas wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi wa khafada aw ghadda biha sautahu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Jadi hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Imam Abu Hurairah, beliau telah menyatakan bahawa Nabi satu ketika dahulu bila Nabi bersin, Nabi pun bersin bila Nabi bersin, Nabi akan meletakkan tangan baginda atau pakaian baginda ke atas mulut baginda. Dan baginda akan menutup mulut baginda dengan tangan atau dengan pakaian. Kemudian baginda akan merendahkan suara baginda sewaktu bersin. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam Tirmizi. Dan hadis ini hadis yang kuat, hasan sahih. Kemudian kata Al-Imam Nawawi lagi, wa idza takarrara al-utasu min insanin mutatabi'an fasunnatu an yushammitahu li kulli marratin ila an yablugha 3 marrat. أو إلى أن يبلغ 3 مرات فإن زاد وظهر أنه مزكوم دعا له بالشفاء. Kalau dia bersin pula berulang kali, macam mana? Kalau dia bersin berulang kali, maka yang sunnahnya kita mendoakan dia setiap kali dia bersin. Dia bersin kali pertama. Kalau dia bersin berulang kali pula secara berturut-turut. Acum. Dia sebut Alhamdulillah, kita sebut Yarhamukallah. Dia pun sebut Yahdina wa disebut Yahdikumullah wa yuslih balakum. Dia pun acum lagi. Dia sebut Alhamdulillah, kita sebut Yarhamukallah. Berapa kali? Sampai 3 kali. Maknanya setiap kali dia sebut Alhamdulillah sebanyak 3 kali, sebanyak 3 kali jugalah kita sebut Yarhamukallah. Kalau dah lebih daripada 3 kali, dan telah zahirlah dia tu dah kena selsema, sebab tu dia bersin banyak kali, dah sampai lebih daripada 3 kali, maka ketika itu kita tak sebutlah Yarhamukallah, kita doakan moga-moga dia sihat. Kita doa contoh Syafakallah, moga-moga kamu sihat. Jadi kalau dia bersin hasyum kali pertama, dia sebut Alhamdulillah, kita sebut Yarhamukallah. Lepas tu dia doakan kita, dia sebut Yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian dia hasyum lagi, dia sebut Alhamdulillah, kita sebut Yarhamukallah. Lepas tu dia doakan kita. Kemudian dia bersin lagi, dia sebut Alhamdulillah, kita sebut Yarhamukallah. Dia bersin kali keempat, orang ni dah kena penyakit ni, dia ni dah selsema. Maka ketika itu, apa yang kita nak doakan dia? Kita doakan dia dengan kita kata Rabbuna yashfik, contoh Rabbuna yashfik atau Syafakallah, moga-moga kamu diberikan kesembuhan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu adalah beberapa perkara yang didatangkan oleh Imam Nawawi, dan Imam Nawawi juga sentuh kalau seorang Yahudi dia bersin, maka apa yang kita nak doakan kepada orang Yahudi tadi, disebut Yahudi maksud dia Ahlul Kitab, tak kisahlah dia Yahudi ataupun Kristian. Cuma dalam matan, dalam kenyataan Imam Nawawi di sini sebut walau atasa yahudiyun fasunnatu an yaqul ma sabata an Abi Musa radhiyallahu anhu qala kana al-yahud yata'atasuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah fayaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Jadi kalau orang Yahudi bersin, maknanya termasuk jugalah kalau orang itu bukan beragama Yahudi tapi dia beragama Kristian, disebut Alhamdulillah, kita pun sebut Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini adalah perbahasan yang didatangkan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu di dalam kitab beliau. Alhamdulillah.
Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya dah sebut tadi bukan Imam Nawawi pun dah sebut kalau dalam solat kita sebut kalau dalam solat sunat sunat untuk kita maknanya orang yang bersin itu disebut alhamdulillah, tapi untuk diri dia saja. Dia bukan dalam hati, dia bersuara juga tapi dengan pelan, yarhamukallah. Disebut yarhamukallah, disebut alhamdulillah. Tapi dia seorang-seorang saja Dan kita pula yang kalau terdengar disebut alhamdulillah tak perlu sebut yarhamukallah sewaktu dalam solat sebab ini akan menyebabkan solat kita batal. Macam mana pula sebagai contoh dalam kitab Mughniul Muhtaj ataupun dalam kitab Minhajul Talibin dibincangkan. Kalau tengah khutbah pula macam mana? Imam tengah berkhutbah, salah seorang yang dengar khutbah yang hadir dalam solat Jumaat tu tiba-tiba ada yang bersin. Adakah dia sunat sebut alhamdulillah? Ya, dia sunat sebut alhamdulillah. Kita yang dengar ni tengah khutbah ni, sunat ke kita sebut yarhamukallah? Sunat. Disebut oleh Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini radhiyallahu taala anhu. Saya datangkan untuk untuk catatan kita. Saya sebut di bahagian komen sebentar. Okey, ini kalau dalam kalau sedang khutbah kalau sedang khutbah Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini sebut kata beliau Allahumma salli ala Rasulillah, kata beliau wa yusannu tashmitul 'atisi idza hamidallaha ta'ala wa innama lam yukrah kasairil kalam li anna sababahu qahri. Ni ketika Imam Al-Khatib Asy-Syirbini cerita tentang apa yang kita kena buat sewaktu khatib sedang berkhutbah. Lalu kata beliau disunatkan kita mendoakan orang yang bersin apabila dia menyebut nama Allah, iaitu sewaktu khutbah sedang berlangsung. Tak makruh sebab apa? Tak makruh bercakap sebab apa? Sebab kalau ikut asalnya orang sedang berkhutbah makruh berdasarkan pandangan kuat dalam mazhab Syafi'i kita, makruh kita bercakap-cakap, tak haram tapi makruh. Kenapa tiba-tiba dalam isu mendoakan orang yang bersin tidak makruh pula? Kerana apa? Kerana sebab bersin ni dia adalah qahri, benda yang tak dapat nak dielakkan. Bukan orang tu sengaja untuk bersin. Dia memang tiba-tiba datang, maka ketika itu kita sebut yarhamukallah tu tidak dianggap sengaja bercakap sebab kita mendoakan orang yang bersin dan memang ada hadis yang meminta supaya kita mendoakan orang yang bersin. Okey, alhamdulillah. Ada satu soalan yang ditanya tadi, saya tengok kalau orang perempuan macam mana? Kalau orang perempuan kita sebut yarhamukillah, yarham. Dia jangan mim tu tak payah dimatikan Kita bunyi yarhamukallah. Biasa kita yarhamkallah Dia yang diajar oleh Nabi dibariskan depan pada huruf mim tu. Yarhamukallah kalau lelaki lah. Kalau perempuan yarhamukillah, yarhamukillah. Puan Siti Rahmah bukan yarhamkillah, yarhamukillah. Jadi mu yarhamukillah bukan yarhamkillah. Okey. Alhamdulillah selesai kita meneliti. Kemudian kita dah tengok tadi berkenaan dengan kalau Yahudi macam mana. Okey, kemudian kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, ni satu kisah yang berlaku kepada ayahanda beliau sendiri. Ayahanda kepada Syekh Abdullah iaitu Syekh Muhammad bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari. Syekh Abdullah, ayah beliau bernama Muhammad bin Muhammad As-Siddiq. Jadi yang beliau cerita ni iaitu merujuk kepada ayah beliau sendiri. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa kana ba'du syuyukhina, kita balik kepada kitab Tamamul Minnah, wa kana ba'du syuyukhina mimman jama'a bainal ilmi al-wasi'i wal wilayatil kubra yara tahriman nasyuq. Boleh juga dibaca an-nusyuq. Kama huwa ijma'un min as-sufiyyah. Fakana fi durusihi al-hadithiyyati aw al-fiqhiyyati aw ghayriha min sa'iril ulumi idza 'atasa ba'du talamizatihi qala lah yarhamukallahu idza lam takun min taba, yani an-nashuq ataupun an-nushuq. Fakana dhalika ba'isan likathirin min talamizatihi ala tarkin nashuqi rahimahullahu wa radiya anhu. Dia kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, sebahagian guru-guru kami, ada di kalangan guru-guru kami
yang beliau ini di kalangan ulama yang telah memiliki ilmu yang luas, dan beliau juga memiliki wilayah iaitu kewalian. Dahlah seorang yang alim, wali Allah pula. Siapa orang tu? Dalam kenyataan asal Syekh Abdullah tak sebut siapakah orang sebut, tapi bila tulis di nota kaki, orang itu adalah ayahanda beliau sendiri, iaitu Syekh Muhammad bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullah azza wa jalla. Jadi beliau cerita apa yang berlaku kepada ayahanda beliau. Jadi ayahanda beliau ni yang merupakan seorang yang alim dan juga seorang wali Allah azza wa jalla, beliau ni adalah orang yang telah berpendapat bahawa haramnya an-nasyuk ataupun an-nusyuk. Apa dia nasyuk atau nusyuk ni tuan-tuan? Dia saya rasa dalam Melayu kita tak ada iaitu dia ambil tembakau, dia letak di bawah mulut Dia letak di bawah bibir, dia ambil tembakau, letak di kemam. Atau dia letakkan di bahagian bibir atas dia letak bibir atas, dia biarkan situ sambil dia mengisap Jadi tembakau tu dipanggil nasyuk atau nusyuk ataupun dia panggil juga syammah sebagai tempat panggil syammah ataupun sebagai tempat panggil tawbah. Jadi kalau kita perasan saya just tengok tadi, dia ni macam di Yaman sangat masyhur amalan ni, perbuatan meletakkan tembakau tembakau yang dah diproses tu diletakkan di mulut sambil dia mengisap gitu. Sangat masyhur di Yaman, begitu juga sangat masyhur di belah-belah Pakistan di belah Pakistan. Jadi guru kepada Syekh Abdullah ni, siapa dia? Ayahanda beliau sendiri, iaitu Syekh Muhammad bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, berpendapat ia adalah satu perbuatan yang haram ia adalah satu perbuatan yang haram sutil kata orang Kedah tapi kalau kita tak letak tembakau rasanya. Kalau dulu ada daun apa tah, orang tua-tua kita selalu tak gambir ke apa benda saya pun tak ingat lah. Dia kemam gitu Jadi yang tak boleh sebab tembakau tu dibawa kepada Dia bawa kepada idman dibawa supaya ketagih dia ketagih. Dan dari segi perubatan pun telah dibuktikan bahawa amalan an-nasyuk itu adalah amalan yang tidak elok dari sudut kesihatan, merosakkan gigi dan boleh menyebabkan kanser dan sebagainya. Jadi termasuk jugalah kalau hari ini, kalau dulu orang dulu dia guna style begitu, tapi hari ini tembakau tu letak dalam rokok rokok pula Jadi rokok termasuk juga dengan apa namanya Allahumma salli ala sayyidina Rasulullah, termasuk juga dengan shisha. Ini semua adalah yang menggunakan tembakau, dan ini adalah diharamkan oleh para ulama kita berdasarkan konsep ataupun hadis Nabi la darara wala dirar tidak boleh memudaratkan, tidak boleh ada kemudaratan dan tidak boleh ada tindakan yang memudaratkan orang lain Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, ayahanda beliau ini berpendapat perbuatan nasyuk itu ataupun sutil sutil tapi dengan menggunakan tembakau diletakkan di mulut itu, di bahagian bibir atas atau bibir bawah, itu haram dan ini adalah kesepakatan ijma' di kalangan ulama-ulama sufi sentil Okey. Saya kalau tengok cerita lama-lama tu, ada satu makcik tu, dia mulut dia begitu mulut dia tu, dia kerja ngemam dia tu Tapi saya tak tahu lah, saya bukan tembakau, kita orang Melayu kita dulu rasanya letak gambir letak gambir tu sirih kadang wallah alam lah Jadi ulama-ulama sufi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari semua sepakat perbuatan ini adalah tidak dibolehkan Jadi Syekh Muhammad bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari ni, ayah Syekh Abdullah ni, kalau dalam kelas beliau, sama ada kelas hadis ke, kelas fiqh ke, atau selain daripada tu, kelas ilmu yang lain, kalau ada sebahagian anak murid itu tiba bersin dalam kelas, beliau akan sebut, bila anak murid tersebut alhamdulillah, maka beliau akan sebut yarhamukallah idza lam takun min tabah. Maksud dia apa? Moga-moga Allah merahmati kamu sekiranya kamu bukan disebabkan bersin kamu tadi ni, kamu ni bukan daripada tabah, bukan daripada orang yang memasukkan apa namanya tembakau di mulut Tabah ni bahasa orang belah-belah ni lah, belah-belah maghribi, maksud dia nasyuk. Nasyuk tu iaitu perbuatan sentil lah sentil tu. Fakana zalika ba'isan likasiri min talamizatihi
ala tarkin nasyuq rahimahullahu wa radiya anhu. Jadi bila Syekh Muhammad bin Muhammad As-Siddiq selalu sebut begitu. Moga-moga kamu dirahmati Allah, tapi dengan syarat kamu bukan orang yang menyentil tembakau tadi ataupun kamu bukan orang yang melakukan nasyuk ataupun tauba. Lalu ini menyebabkan anak-anak murid pakat lepas tu yang mana ada menyentil tu mereka pakat tinggalkan kerana apa? Kerana mereka mengharapkan doa seorang wali Allah tadi. Sebab doa tu dengan syarat kalau tidak meletakkan tembakau itu di mulut Tuan Syamsul kita kata campuran sirih, gambir dan kapur sirih, gambir, kapur Tapi yang mereka gunakan ni yang di Yaman ataupun di Allahumma salli ala Rasulillah di Pakistan tu memang tembakau dan dicampur dengan apa benda lagi wallahu alam. Memang kalau orang yang tu dia akan jadi mamai dia ada unsur-unsur macam dadah sikitlah Okey. Tambihan di sini ada dua perbahasan yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari sebagai tambahan bagi masalah kita Tambihan al-awwal min adabil utasi an yakhfidha al-'atisu sawtahu wa an yughatiya anfahu hatta la yusaba jalisuhu bi syai'in yudayiquhu. Okey, ada dua peringatan dalam isu bersin tadi. Yang pertama, di antara adab orang yang bersin, dia hendaklah merendahkan suara dia, bukan cum saja pula sekuat-kuat alam. Tak perlu. Dia merendahkan suara dia. Sebab itu adalah akhlak baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dia menutup hidung dia. Dia dengan tutup hidung dia, maksudnya hidung dengan mulut semua tutup gitu lah bila dia bersin, dia tutup itu. Ataupun ditutup dengan kain dan sebagainya. Supaya apa? Supaya orang yang duduk di sebelah dia tu tidak terkena benda yang tak elok daripada dia. Kalau bersin tu terkeluar hingus, terkeluar liur, sembuh kat orang sebelah. Dan dalam masa yang sama ada ulama kata antara hikmah mengapa Nabi tutup bila Nabi bersin Nabi akan tutup ini, sebab bila kita bersin tu muka kita teruk sikit roman muka orang tengah bersin tu memang tengah teruk. Jadi Nabi tidak mahu kita ini ada aib, orang boleh gelakkan kita walau sekecil-kecil perkara. Maka Nabi pun ajar bila bersin tutup muka ataupun buat gitu. Jadi kalau masa kita bersin tu roman kita teruk sekalipun, dia sudah tertudung dengan tangan baik dia sudah ditutup jadi menjaga keaiban diri Ini berpandukan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud, fa fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Allahumma ighfir li sayyidina Abi Hurairah li ummi sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi ay famihi wa khafadha biha sawtahu. Qala Tirmizi hadithun hasanun sahih. Jadi dalam Sunan Abi Dawud, begitu juga dalam kitab Sunan At-Tirmizi diriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah berkata, Rasulullah satu ketika dahulu kalau Nabi bersin, Nabi akan meletakkan tangan baginda atau pakaian baginda ke mulut baginda. Maksudnya menutup mulut dan juga hidung lah kawasan tu, kawasan hidung dan mulut. Dan baginda akan mengecilkan suara baginda. Maksudnya bukan sekuat-kuat alam tak. Sikit je. Maksudnya kita usaha supaya kita merendahkan suara sebab kadang-kadang kita nak sedap menyebut sekuat-kuat halam tu ini teguran untuk saya jugalah dan teguran untuk kita semua Okey. Kemudian teguran ataupun kita kata sebagai tambih satu peringatan yang kedua. Atsani rawal Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Allahumma ighfir li sayyidina Abi Hurairah wa li ummi sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna Allah yuhibbul utasa wa yakrahu at-tatha'ub fa idza 'atasa ahadukum wa hamidallaha ta'ala kana haqqan 'ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lah yarhamukallahu wa amma at-tatha'ubu fa innama huwa minasyaitan fa idza tasawaba ahadukum falyaruddahu mastata'a fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaitan. Jadi dalam Sahih Al-Bukhari disebut hadis yang menyatakan tentang
hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanad beliau sampai kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya Allah, ampunkanlah kesilapan Sayyidina Abu Hurairah, ampunkanlah juga kesilapan ibu Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW bahawa baginda telah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah suka kepada bersin. Allah suka kepada bersin dan Allah tidak suka menguap. Jadi kata para ulama, apa maksud Allah suka pada bersin? Jadi saya cuba meneliti apa yang disebut oleh para syuyukh kita. Jadi Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu dalam kitab beliau Syarhun Nawawi ala Sahih Al-Imam Muslim, beliau kata wa fil Bukhari, saya datangkan teruslah kenyataan ni sebab dia satu catatan yang baik. Okey. Sebentar saya catat terus dalam bahagian komen. Okey. Qala al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu fi syarhi ala Sahih Muslim wa fil Bukhari anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna Allah ta'ala yuhibbul 'utas wa yakrahu at-tasa'ub. Qalu li anna al-'utas yadullu 'ala an-nashat wa khiffatil badan wa at-tasa'ubu bi khilafihi li'annahu yakunu ghaliban ma'a siqalil badan wa imtila'ihi wa istirkha'ihi wa mailihi ila al-kasal wa idafatuhu ila asy-syaitan li'annahu alladhi يدعو إلى الشهوات والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك وهو التوسع في المأكل وإكثار الأكل. انتهى. وقال في المجموع قال أصحابنا فيكره التثاؤب في الصلاة ويكره في غيرها أيضا فإن تثاءب فليرده ما استطاع ويستحب وضع يده على فيه سواء كان في الصلاة أم لا. Jadi kata Imam Nawawi radhiyallahu anhu dalam kitab beliau Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, kata beliau dalam Sahih Al-Bukhari Nabi telah bersabda, sesungguhnya Allah suka kepada bersin dan Allah tidak suka kepada menguap. Lalu kata para ulama sewaktu menghuraikan hadis ini, kenapa Allah suka pada bersin, tak suka pada menguap? Ini kerana bersin menunjukkan nasyat, menunjukkan orang itu cergas, orang itu cergas, orang itu sehat, dan menunjukkan khifatil badan, badan itu ringan. Berbeza dengan dia semangat. Bila dia bersin maknanya dia sehat, bila sehat dia ni cerdas, cergas. Beza dengan menguap. Menguap menguap, nak menguap muah dengan mulut itu berbeza. Ini tidak disukai oleh Allah. Kenapa? Kerana biasanya bila menguap itu menunjukkan badan dia berat. Badan tak larat, kemudian penuh dah perut dengan makanan. Bila dah makan banyak mula nak mengantuk. Sama dah. Bila kita makan banyak mula nak mengantuk. Kemudian wastirkhaihi, mula rasa badan tu nak manjang-manjangkan badan, mula nak baring-baring. Dan akhirnya jadi malas. Dia membawa kepada malas. Mengantuk itu bukti kita ni malas, bukti kita makan banyak, mula macam-macam. Jadi kalau mengantuk dah malam tu memang sebab nak tidur lah. Ini kalau bukan waktu tidur tiba menguap, tu tandanya kita tengah dalam keadaan orang kata apa? Keadaan yang tidak bersemangat lah. Nabi tak suka dan Allah tidak suka seorang tu dalam keadaan malas. Jadi kenapa disebut menguap itu daripada syaitan? Dalam hadis sebut menguap daripada syaitan. Kenapa? Kerana syaitan yang mengajak kita kepada syahwat, kepada makan banyak, kepada nak tidur, kepada nak berehat. Sampai kata Syekh Husri, mazhabuna ar-rahatu fil qabr. Pendirian kita, mazhab kita adalah kerehatan adalah di kubur. Selagi tidak meninggal dunia, di atas dunia ni, maka berusahalah untuk tidak berehat. Tidak berehat ni maksud dia bersungguh-sungguh, bukan maksud dia sampai tak tidur langsung, sampai tak berehat, bukan itu maksud beliau. Jadi balik kepada kalam Imam Nawawi, kemudian kata Imam Nawawi yang dimaksudkan dengan hadis kita hendaklah jangan menguap ni, maksud dia kita jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada menguap. Sebab kalau dah menguap tu dia kata apa dah? Kalau dah sampai menguap tu kita bukannya kita yang buat. Perasaan menguap tu datang sini. Tapi ada benda yang kita buat. Apa dia? Kita makan banyak, kita yalah makan banyaklah selalunya. Kita makan perut sampai dah penuh, maka ketika itu dia menyebabkan kita mula rasa nak mengantuk. Jadi elakkan perkara-perkara itu. Sehingga dalam kesufian, bila orang tanya apa itu tasawuf, tasawuf ni 4. Tarkul kalam, ataupun disebut qillatul ta'am, qillatul anam, qillatul manam, dan juga qillatu apa satu lagi?
qillatul ta'am, qillatul anam, qillatul kalam, qillatul manam. 4. Kurangkan tidur, kurangkan makan, kurangkan tidur, kurangkan makan, qillatul ta'am, qillatul anam, kurangkan bergaul dengan orang, banyakkan masa dengan Allah Azza wa Jalla. Ada satu lagi, apa dia? Qillatul ta'am, qillatul anam, qillatul ta'am, anam, manam. Ada satu lagi, saya terlupa. Ada disebut dalam tasawuf 3 perkara ni. Jadi antaranya adalah mengurangkan makan supaya kita nasyat, supaya kita bersemangat. Kemudian disebut lagi, kata Imam Nawawi, maka kita hendaklah mengelakkan diri daripada sampai menguap. Benda yang membawa kepada menguap, apa dia? Kuat makan. Kuat makan, dan kita makan tu bermewah-mewah. Jadi bila makan mewah ni, biasanya dalam makanan mewah ni macam-macam lah dia. Jadi menyebabkan boleh bawa kepada mengantuk. Kemudian disebut lagi dalam qillatul kalam. Allah Ta'ala, terima kasih. Qillatul kalam, qillatul anam, qillatul ta'am, qillatul niyam. 4 benda. Terima kasih. Kurangkan makan, kurangkan bercakap, kurangkan banyak dengan orang, dan kurangkan makan. Kemudian kata Al-Imam Nawawi, kata Al-Majmu', makruh kita menguap dalam sembahyang. Memang menguap tu maksud dia, kita kalau perasan nak menguap tu, itu memang kita tak dapat nak elak. Masuk menguap ni sengaja dingangang-ngangangkan mulut. Wah, gitu tengah sungkan. Wah, macam tu. Itu dimakruhkan dalam solat. Kalau sebut ucapan pula, lagi satu masalah lah. Itu dah jadi boleh batal sembahyang. Tapi kalau mengangangkan mulut, dimakruhkan dalam solat. Jadi makruh. Begitu juga di luar solat, kita mengangangkan mulut, sebab tu kita menguap tu. Jadi kalau kita dah memang dah tak mampu nak tahan, dah kita cuba muka keras tu, tetap mulut kita nak terbuka juga, maka hendaklah kita, pertamanya kita usaha supaya macam tu macam saya kalau mengantuk, tarik nafas ke apa, nak hilangkan menguap tu. Tapi kalau dah tak dapat juga, memang dah mulut tu dah tak lepas, memang nak buka juga, maka disunatkan meletakkan tangan di mulut. Meletakkan tangan di mulut, sama ada sewaktu kita sedang solat atau di luar solat. Kalau tengah semayang pun, kalau mengantuk, cuba tahan. Tak boleh tak? Mulut dah terbuka tak? Okey. Memang kita meletakkan tangan di mulut. Itu tidak membatalkan sembahyang, bahkan dituntut. Okey. Kemudian disebut lagi, sesungguhnya Allah suka kepada, kita balik kepada kalam Al-Imam Syekh Abdullah Al-Ghumari, sunat Allah suka kepada bersin, Allah tidak suka kepada menguap. Jadi apabila salah seorang, kata Nabi SAW, bila salah seorang di kalangan kamu bersin dan dia telah memuji Allah Azza wa Jal, maka menjadi satu tuntutan ke atas orang Muslim yang lain. Maksudnya disunatkan. Okay, terima kasih semua yang telah memberikan komen mengingatkan saya qillatul kalam. Kata Nabi SAW, menjadi tanggungjawab ke atas orang lain. Cuma kefahaman dalam mazhab Syafi'i kita, sunat muakkad, sunat alal kifayah, disunatkan, bukan diwajibkan. Menjadi tanggungjawab ke atas Muslim yang lain yang mendengar orang tadi mengucapkan Alhamdulillah, untuk dia mendoakan orang yang bersin tadi dengan doa yang berbunyi Yarhamukallah. Kemudian ada pun at-tasa'ub, kata Nabi, ada pun menguap, sesungguhnya itu adalah daripada syaitan. Maknanya perbuatan itu adalah hasil, menguap ni hasil sebab makan banyak. Siapa yang bawa kita supaya kuat makan banyak tu? Makan banyak ikut dan semua sampai obes macam tu sampai obesity. Itu mari mana semua tu? Itu sebenarnya daripada syaitan. Syaitan makan. Jadi sebab tu menguap yang merupakan natijah kepada makan yang kuat ni, itu adalah daripada syaitan. Syaitan punya pasal ni. Syaitan punya pasal. Jadi kata Nabi, apabila salah seorang di kalangan kamu menguap, hendaklah dia menahannya. Selagi dia mampu. Kadang-kadang saya pun mau menguap tu, belum menguap. Cuba tahan. Bergetar-getar mulut. Itu memang disunatkan. Tapi kalau tak mampu juga, kalau dah sampai mulut tu memang tak tahan pun terbuka juga, masa jangan dibukakan lah gitu. Jangan dibuka begitu. Tapi hendaklah kita menutupnya. Fa inna ahadakum, kata Nabi, sesungguhnya salah seorang kamu apabila dia menguap, dhahika minhu syaitan. Bila dia menguap, syaitan akan gelakkan dia. Maknanya syaitan seronok sebab apa yang dia telah buat sebelum ni berjaya.
kuat makan, orang tu dah makan kuat, akhirnya dia dah menguap, lepas ni dia akan tidur, dia akan tinggalkan banyak benda. Dalam masa yang sama dalam hadis yang lain, syaitan masuk dalam, disebut dalam hadis, syaitan akan masuk ke dalam badan orang tadi, masuk ke dalam mulut orang tadi. Wallah a'lam, kita pun tak tahu perkara gaib, tapi itulah yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Mungkin juga syaitan seronok gelakkan dia apa? Sebab orang akan tengok dia tu mukanya dengan ni. Sebab tu kalau kita tengok adab tutup mulut ni orang Islam. Kalau tengok orang bukan Islam, kalau menguap gitu dia tak ada perasaan gitu. Dia tak ada rasa nak jaga diri dia, jaga kehormatan dia. Tapi dalam Islam kita diajar daripada sekecil-kecil perkara sampai ke sebesar-besar perkara untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, dengan ini selesailah kita membaca kitab yang disebutkan. Kitab itu kitab Tamamul Minnah bi Bayan Al-Khisal Mujibah lil Jannah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kita Alhamdulillah, kalau kita tengok orang bersin dalam hidup kita, mesti kita pernah sebut yarhamukallah. Maknanya kita adalah calon ahli-ahli syurga Allah Azza wa Jal. Cuma kata Syekh Husri pada kami, satu lagi kamu kena tunggu dan kamu kena berusaha, iaitu pastikan kamu semua akan mati di dalam agama ini. Kerana kalaulah seseorang itu berjaya meninggal dalam keadaan Muslim, dia akan ke syurga Allah Azza wa Jal. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir dalam majlis ini, yang memberikan komentar, yang membantu saya bertanya soalan, dan yang turut ada dalam majlis ini. Moga-moga diberkati oleh Allah Azza wa Jal. Moga-moga ada kebaikannya. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan meneliti perbahasan yang keseterusnya pula, yang datangkan oleh Al-Imam Al-Syekh Abdullah Al-Ghumari, menceritakan 40 amalan yang kalau satu pun dilakukan, semuanya akan membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jal. Kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih semua. Moga-moga dalam kasih sayang Allah Azza wa Jal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.